kita tahu serangan pandemik COVID-19 telah mengubah corak kehidupan manusia secara keseluruhannya. Perihal ini menyebabkan masyarakat global terpaksa mengubah norma dan gaya hidup mereka yang keluar daripada kebiasaan akibat pandemik. Pada Mac 2020, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di seluruh negara. PKP merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk mengekang wabak ini daripada menular. Jadi dalam pelaksanaan PKP ini banyak industri yang diarahkan untuk tutup, termasuklah institusi pendidikan. Perkara ini sangat membimbangkan kerana sistem pendidikan kebanyakannya masih menggunakan sistem konvensional, iaitu kelas secara bersemuka. Dalam pada yang sama, pendidikan haruslah dilanjutkan untuk mengelakkan sebarang penangguhan pelajaran yang melibatkan kerugian masa dan juga wang. Jadi, pelbagai inisiatif dalam memastikan pendidikan norma baru berlangsung dan sesuai serta efisien walaupun berada di dalam pandemik ini. Dunia berhadapan dengan pelbagai masalah sejak COVID-19 melanda. Masalah ini bukan hanya tertumpu pada sektor ekonomi, tetapi turut tertumpu pada sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu, Malaysia perlu membuka mata untuk mengubah sistem pendidikan negara supaya bersesuaian dengan keadaan semasa. Sejak COVID-19 melanda, Kementerian Pendidikan Malaysia terpaksa memikirkan kaedah pembelajaran baharu supaya pengajaran dan pembelajaran terus berlangsung walaupun secara atas talian. Ekoran daripada norma baharu, kaedah pembelajaran atas talian merupakan satu keperluan. Secara umum, pembelajaran atas talian merupakan kelonggaran untuk tidak perlu menghadirkan diri ke kelas disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Namun kini ia menjadi keperluan kerana guru dan pelajar tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah bagi membantu kerajaan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Bagi mencapai objektif falsafah pendidikan negara dalam usaha melahirkan generasi yang berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran dan mencapai objektif falsafah pendidikan negara yang diinginkan. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira seperti pembinaan kawalan persekitaran, kepentingan interaksi secara interaktif, latihan yang efektif dan berkesan, akses capaian teknologi yang maksimum, tahap piawaian yang standard dan jaminan kualiti sumber yang tidak terhad. IQ Nila merupakan salah satu sistem yang disediakan oleh bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pelajar sekolah untuk merekod bahan bacaan sepanjang pandemik COVID-19. Pelajar sekolah boleh mengakses IQ Nilam tersebut dengan menggunakan ID delima yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Oleh itu, ibu bapa pelajar disarankan untuk menggalakkan dan memantau pembacaan anak-anak di rumah demi kejayaan mereka pada masa hadapan. Guru perpustakaan juga boleh menganjurkan pertandingan seperti tokoh nilam ataupun ikon membaca dalam kalangan pelajar supaya dapat memupuk minat mereka untuk membaca lebih bahan berilmiah sepanjang pandemik COVID-19. Tidak dapat dinafikan bahawa institusi pendidikan menerima kesan yang tidak baik semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasa sejak 18 Mac lalu bagi mengekang jangkitan COVID-19 di negara ini. Namun, situasi itu tidak menghalang para peguru atau pengajar untuk menjadi lebih kreatif serta memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada demi memastikan proses pembelajaran para pelajar mereka tidak terabai sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Sebelum ini, istilah yang popular digunakan adalah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC oleh guru kepada pelajar dengan peranan guru atau pengajar sebagai pemudahcara oleh para pelajar di dalam kelas dan di luar kelas. Pembelajaran dalam talian merupakan satu keperluan penting dalam pendidikan revolusi industri 4.0 untuk generasi sekarang. Makanya, pada kala COVID-19 ini melanda, pertemuan bersemuka antara guru atau pengajar dan para pelajar digantikan secara dalam talian melalui aplikasi persidangan video seperti Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Hangout, WhatsApp, Google Meet dan macam-macam lagi aplikasi
yang ada disediakan untuk menyokong pembelajaran norma baru ini. Memandangkan aplikasi-aplikasi ini dianggap baru oleh sesetengah pendidik, mereka juga perlu diberi latihan yang intensif untuk memastikan pengajaran mereka berkesan kepada pelajar. Para pendidik juga perlu berguru, mendalami ilmu baharu ini demi memastikan ilmu yang dikongsi maksimal impaknya. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah mengubah kehidupan masyarakat secara total dalam aspek pendidikan. COVID-19 secara radikal telah mengubah arus perdana sistem pendidikan Malaysia daripada berbentuk konvensional kepada kaedah atas talian. Ia juga telah mengubah sistem pendidikan yang berteraskan sekolah dan bilik darjah kepada pembelajaran di rumah. Oleh itu, norma baru dalam sistem pendidikan seperti pembelajaran dalam talian, IQ Nilam dan screen sharing telah memperlihatkan keupayaan generasi muda lebih menguasai teknologi maklumat dan aplikasi-aplikasi sosial media dalam pembelajaran. Dalam masa yang sama, senario ini telah mencetuskan jurang digital bukan sahaja di antara golongan yang berkemampuan dan kurang mampu, juga antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua. Dengan kata lain, pandemik COVID-19 telah mencetuskan revolusi pendidikan di Malaysia. Pandemik COVID-19 juga telah menjadi sinergi terhadap usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat digital di negara ini. Sekian, itu saja.